Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-42 ini. Saya harap semua di luar sana berada dalam keadaan yang selamat, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja bagi mereka yang masih dibenarkan untuk bertugas di pejabat. Dalam melazimi kehidupan seharian ketika menangani pandemik ini, ingin saya berpesan agar terus disiplin dalam meningkatkan kawalan kendiri. Laporan ini akan didahului dengan ulasan tentang isu semasa dan diikuti dengan status pelaksanaan inisiatif-inisiatif utama kerajaan, iaitu pakej bantuan permai, belanjawan 2021, pakej rangsangan ekonomi penjana dan pakej kita prihatin. Status pelaksanaan inisiatif pakej prihatin yang masih berlangsung boleh disemak di lampiran laporan ini. Minggu lepas menyaksikan pelbagai detik bersejarah bagi negara kita. Saat yang paling ditunggu-tunggu sudah pastinya ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 ke tanah air. Ketibaan ini menandakan bermulanya fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana 500,000 petugas barisan hadapan akan divaksinasi menjelang April tahun ini. Kerajaan juga mensasarkan 80% atau 27 juta penduduk Malaysia akan divaksinasi menjelang suku pertama 2022 bagi mencapai imuniti kelompok. Pemulihan ekonomi juga tentunya akan menyusul bersama dengan pemulihan kesihatan awam. Bank Dunia telah mengumumkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia antara 5.6 hingga 6.7% bagi tahun 2021 berikutan pelancaran program vaksinasi COVID-19 secara global. Ini sejajar dengan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia pada kadar 4%. Dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita sendiri yang bermula pada 24 Februari 2021, rancangan pemulihan ekonomi kita berada di landasan yang tepat. Banyak sektor ekonomi yang menanti pembukaan sempadan, bukan saja dalam negara, malah ke luar negara, seperti pelancongan dan peruncitan. Bagi mereka dari sektor pelancongan, manfaatkanlah peruntukan pembiayaan sektor pelancongan penjana sebanyak RM1 bilion bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan COVID-19. COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi dunia dan Malaysia tidak terkecuali dari menerima tempiasnya. Cabaran kita sekarang ialah untuk bangkit semula dan kerana itulah inisiatif My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat tepat pada masanya. My Digital merupakan satu pelan hala tuju transformasi digital yang mampu mengupayakan sektor perniagaan untuk bersaing di pentas global dengan memantapkan kelancaran dan kecekapan operasi mereka. Dalam usaha kita melonjakkan status ekonomi negara, ekonomi digital memainkan peranan yang besar di mana menjelang tahun 2025 ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada KDNK. Inisiatif ini juga bakal menjadi titik tolak untuk menarik pelaburan baharu dalam sektor digital sebanyak RM70 bilion dari dalam dan juga luar negara. Pelan ini juga mensasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Belanjawan 2021 turut memberi penekanan kepada industri digital melalui pelbagai inisiatif termasuk pertama, sokongan penggunaan teknikal dan digital bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan. Setakat ini RM40.5 juta telah disalurkan kepada 8,580 perniagaan dalam bentuk geran dan pinjaman untuk langganan perkhidmatan digitalisasi. Kedua, kerajaan akan memperuntukkan RM500 juta bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif jalinan digital negara, Jendela,
bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri. Ketiga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah pun memperuntukkan 7.4 bilion ringgit untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara. Keempat, 150 juta ringgit bagi kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro yang merangkum program latihan, bantuan penjualan dan peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan. Kelima, 150 juta ringgit bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara dalam talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraft tangan. Keenam, kerajaan melalui BPMB akan melaksanakan skim transformasi pendigitalan industri bernilai 1 bilion ringgit bertujuan untuk merancangkan aktiviti pendigitalan dengan ketersediaan dana sehingga 31 Disember 2023. Ketujuh, bagi menyokong aktiviti otomasi dan modernisasi, dana tambahan berjumlah 150 juta ringgit disediakan di bawah skim geran pendigitalan SME dan geran automasi. Syarat kelayakan geran ini turut dilonggarkan kepada PKS Mikro dan syarikat pemula yang telah beroperasi selama 6 bulan. Kelapan, kerajaan juga berusaha untuk menambah baik perkhidmatan kerajaan menerusi pendigitalan. Ini termasuk memperluaskan penggunaan kios Jabatan Pengangkutan Jalan untuk beberapa perkhidmatan utama seperti pembaharuan lesen kenderaan bermotor. Kios akan diletakkan di 50 lokasi strategik di seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan walaupun di luar waktu bekerja. Memandang ke hadapan dengan pelancaran My Digital, kerajaan akan memantapkan lagi usaha untuk membantu rakyat dan peniaga PKS melalui pelbagai inisiatif pendigitalan. Satu lagi inisiatif utama yang dilancarkan kerajaan ialah Dasar Perpaduan Negara. 3 objektif utama DPN ialah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Apa yang menarik perhatian saya ialah 4 pemboleh daya perpaduan yang telah dikenal pasti, iaitu usaha meningkatkan peluang ekonomi yang saksama, memperkasa kumpulan minoriti dan rentan ekonomi, mengukuhkan jaringan perlindungan sosial serta memperkasa inovasi sosial, merapatkan jurang pembangunan dan kebolehcapaian antara negeri dan wilayah. Kesemua aspek juga diberi keutamaan di dalam Belanjawan 2021, terutamanya di dalam menyokong pencapaian visi kemakmuran bersama 2030. Sebagai contoh, melalui matlamat pertama, kesejahteraan rakyat, strategi 2, Belanjawan 2021 iaitu memelihara kebajikan golongan rentan, kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan bulanan OKU tidak berupaya bekerja, warga emas, penjaga OKU dan pesakit kronik terlantar. Kadar elawan pekerja OKU ni serta bantuan kanak-kanak keluarga miskin melibatkan peruntukan sebanyak 2.2 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 700 juta ringgit berbanding dengan Belanjawan 2020 dan akan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Minggu ini juga membawa berita gembira buat 110,000 pemandu e-hailing, teksi, bas sekolah dan bas persiaran di mana mereka telah mula menerima bantuan permai bernilai RM500 seorang dengan jumlah peruntukan sebanyak RM55 juta. Bantuan ini mula dibayar pada 23 Februari lepas. Yang amat berhormat Perdana Menteri semasa perbentangan pakej bantuan permai telah memberi komitmen supaya pembayaran fasa 1 bantuan prihatin rakyat ataupun BPR dibuat pada penghujung Februari 2021. Segala kata mestilah dikota. Bagi pembayaran fasa 1 BPR, 8.45 juta penerima telah mula menerima bayaran melibatkan peruntukan berjumlah 1.93 bilion ringgit pada 24 Februari.
Dari segi menjana pekerjaan pula, bagi anda yang mencari kerja, Kementerian Sumber Manusia telah melancarkan Karnival Penjana Kerjaya Kebangsaan 2021 secara maya melalui aplikasi Cisco Webex. Karnival maya ini berlangsung dari 23 hingga 26 Februari 2021, dari 9 pagi hinggalah ke 5 petang. Selain dari sesi temuduga oleh majikan pelbagai sektor, Karnival ini menyediakan sesi webinar kerjaya untuk membantu anda dalam persediaan mencari kerja. Ini adalah sebahagian dari inisiatif kerajaan untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. Peserta-peserta yang berminat bolehlah mendaftar melalui pautan careerfair.perkeso.gov.my. Jangan lupa juga untuk layari portal My Future Jobs yang merupakan pusat hentian setempat dan rujukan utama bagi inisiatif berkaitan pekerjaan. Saudara dan saudari sekalian, sekarang saya akan ke ulasan pakej penjana setakat 12 Februari 2021. Pakej ini berpaksikan 3 matlamat, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pertama, menyentuh tentang matlamat memperkasakan rakyat. Program subsidi upah fasa pertama masih berjalan. Program ini mencapai nilai penyaluran sebanyak RM12.763 bilion untuk 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja yang didaftarkan. Saya akan sentuh tentang PSU 2.0 selanjutnya di laporan ini. Kedua program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, seramai 130,871 pekerja telah berjaya mendapatkan pekerjaan melalui program. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Ketiga, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Terdapat peningkatan dari segi individu yang dapat mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan kepada 135,751 individu. Pautan Kementerian Kewangan ada menyenaraikan kursus-kursus yang mendapat permintaan, manakala mereka yang berminat boleh melayari laman web agensi-agensi kerajaan terlibat untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Keempat, subsidi pengangkutan awam Mai 30 yang sudah dilanjutkan kepada tahun 2021. Sejumlah 751,414 pas bulanan perjalanan tanpa had ini telah dijual dan melibatkan subsidi sebanyak RM127.74 juta. Saya dimaklumkan bahawa kerajaan sedang mempromosikan PAS Mai 30 ini dengan inisiatif beli satu percuma satu sehingga bulan Mac ini. Saya harap penambahbaikan ini akan terus membantu dari segi kos pengangkutan awam bagi rakyat Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, sekarang kita terus ke matlamat kedua, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, pembiayaan PKS Penjana. Peruntukan kerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Sebanyak 6,731 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pinjaman sebanyak RM1.259 bilion. Kedua, pembiayaan sektor pelancongan penjana. Peruntukan kerajaan sebanyak RM1 bilion bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan COVID-19. Terdapat 579 permohonan bagi pembiayaan ini dan daripada jumlah ini sebanyak 282 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM57.1 juta. Ketiga, pembiayaan mikrokredit penjana di bawah Bank Simpanan Nasional. Sebanyak RM363.4 juta telah disalurkan bagi memanfaatkan 10,774 PKS Mikro termasuk dalam bidang peruncitan dan perkhidmatan. Keempat, Bumiputera Relief Financing yang telah diperkenalkan oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PUNB dengan dana RM200 juta, di mana 572 PKS telah menerima dana sebanyak RM161.7 juta berbanding 548 PKS dengan jumlah RM153 juta pada minggu sebelumnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita kupas matlamat ketiga penjana, iaitu merangsang ekonomi. Untuk sokongan bagi sektor seni, budaya dan hiburan, antara peruntukan yang disediakan adalah sejumlah RM100 juta
dalam bentuk pinjaman dengan faedah 3.5% dan 30 juta ringgit grant untuk industri kreatif, acara dan pameran di bawah My Creative Ventures. Manakala 10 juta ringgit adalah di bawah Cendana. Sebanyak 221 permohonan telah diterima bagi My Creative Ventures bernilai 104.5 juta ringgit dan daripada jumlah itu 35 permohonan telah diluluskan dengan nilai 13.6 juta ringgit. Bagi inisiatif Cendana pula, sebanyak 1.6 juta ringgit telah disalurkan kepada 317 penerima berbanding 1.1 juta ringgit untuk 246 penerima pada minggu sebelumnya. Penerima terdiri daripada kalangan seniman, kolektif dan organisasi yang terlibat aktif dalam sektor seni dan budaya Malaysia. Para penggiat industri kreatif adalah disaran untuk menggunakan peluang kemudahan yang disediakan ini dalam menghasilkan karya-karya mereka. Semua pemain industri terlibat boleh memohon bantuan dari kedua agensi berkaitan dengan melayari mycreative.com.my dan juga cendana.com.my untuk maklumat lanjut. Saudara dan saudari sekalian, di bawah pakej kita prihatin bagi program subsidi upah fasa kedua, sejumlah 740.31 juta ringgit telah disalurkan kepada 65,398 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 534,183 pekerja. Seperti yang dinyatakan semasa Belanjawan 2021, PSU bersasar juga diperkenalkan bagi membantu sektor pelancongan dan perwujudan. Manakala kesemua sektor yang terkesan oleh pelaksanaan PKP tahun ini adalah layak untuk menerima sokongan PSU 3.0 di bawah pakej bantuan permai. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Pemulihan ekonomi sebahagiannya disandarkan kepada kemampuan kita untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan berhenti memberikan sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan yang akan diteruskan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Disimpan cermat, tidak tersayat, tenunan putri, selembar puah. Vaksin selamat diguna rakyat, lindung diri, lindung semua. Sekian, jaga diri dan stay safe. Terima kasih.